Wajib tahu, fakta kes Najib menyeleweng RM42 juta dana SRC International. Najib didapati bersalah pecah amanah, pengubahan wang haram dan pertuduhan salah guna kuasa berhubung dana SRC International. RM42 juta itu adalah hasil suapan jaminan pinjaman duit kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP. Apa yang Najib buat dengan duit ini? 1. Membeli barangan mewah di Hawaii, Amerika Syarikat dan Itali. 2. Rosmah Mansor membeli barang kemas bernilai RM3,282,734.16 di butik The Grisogono di Itali. 3. Membeli jam tangan mewah berharga RM466,330.11 di butik Chanel, Honolulu, Hawaii untuk memujuk Rosmah. 4. Mengeluarkan cek untuk pelbagai kegunaan peribadi termasuk pengubahsuaian kediaman di Kuala Lumpur. 5. Mengeluarkan cek untuk parti-parti komponen di bawah Barisan Nasional. 6. Pembayaran kad-kad kredit Najib dan pembayaran balik pinjaman. Bosku tidak berakhir, Yana Najib janji bawa pulang ayahnya ke pangkuan keluarga. Kami tidak akan berhenti di sini sehingga awak selamat kembali bersama kami dan keadilan mesti ditegakkan. Demikian luahan anak perempuan Najib Razak, Nooriana Najwa selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan ke atas bapanya dalam kes SRC International. Dia memuat naik sekeping foto menggenggam tangan bapanya di Instagram berserta kapsion memohon maaf kepada Najib serta menyatakan kekesalan kerana tidak cukup berjuang untuknya. Yana berjanji kepada Najib bahawa ibunya, adik-beradiknya dan orang-orang bapanya tidak akan berehat sehingga Najib selamat kembali bersama kami dan keadilan ditegakkan. Apakah mereka akan lakukan untuk bebaskan Najib? Adakah dengan pengampunan diraja? Terkini, Mahkamah buat keputusan penjara Najib bermula hari ini. Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan ke atas bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam kes SRC International. Kelima-lima hakim hari ini menolak rayuan dikemukakan Najib Razak. Kata Tengku Maimun, keputusan itu dicapai sebulat suara dan bekas Perdana Menteri berkenaan akan mula menjalani hukuman penjara 12 tahun mulai hari ini. Sejurus kemudian beberapa anggota polis dilihat menghampiri Najib di kandang tertuduh bagi melaksanakan hukuman penjara ke atasnya. Beliau akan terus ke penjara, kemungkinan ke penjara Sungai Buloh. Sumpah laknat di Masjid, Menteri Agama didesak nyatakan pendirian. Seorang peguam, Muhammad Fazil mendesak Menteri Agama nyatakan pendirian dalam isu sumpah laknat yang dilakukan oleh Najib Razak. Sumpah laknat dibuat Najib tersebut bukanlah kali pertama, sebelum ini dia pernah bersumpah laknat menafikan beliau membunuh Altan Tuya. Sedangkan Mufti Wilayah Persekutuan jelas menegaskan bahawa sumpah laknat tidak ada dalam perundangan Islam. Malah Mufti menyarankan agar pihak berkuasa agama menguatkuasakan peraturan bagi melarang majlis yang berkaitan sumpah laknat bagi mengelakkan masjid dimanipulasi mana-mana pihak. Memandangkan isu ini menjadi perhatian umum, Idris Ahmad perlu nyatakan pendirian dan mengambil tindakan tegas kepada Najib yang telah mencemar atau menyalahguna institusi masjid demi kepentingan peribadi dan politik. Najib sumpah laknat isu SRC di dalam masjid. Di saat tertekan dan sedih dengan nasibnya dalam isu SRC, Najib Razak telah melakukan sumpah laknat. Najib membacakan teks sumpah berkenaan selepas selesai solat hajat dan doa munajat di Masjid Kampung Baru malam ini. Di dalam sumpah tersebut, beliau menafikan pembabitannya dalam penyelewengan dana SRC International. Najib bersumpah dia tidak menyedari bahawa duit sebanyak RM42 juta yang masuk ke akaunnya adalah dari SRC. Dia juga bersumpah tidak bersetuju mewujudkan SRC untuk mengambil apa-apa dana SRC bagi tujuan peribadi mahupun keluarga. Jika apa yang disumpah itu dusta, beliau menghalalkan dirinya dilaknat oleh Allah. Najib sumpah laknat isu SRC di dalam masjid. Di saat tertekan dan sedih dengan nasibnya dalam isu SRC, Najib Razak telah melakukan sumpah laknat. Najib membacakan teks sumpah berkenaan selepas selesai solat hajat dan doa munajat di Masjid Kampung Baru malam ini. Di dalam sumpah tersebut, beliau menafikan pembabitannya dalam penyelewengan dana SRC International.
Najib bersumpah dia tidak menyedari bahawa duit sebanyak 42 juta ringgit yang masuk ke akaunnya adalah dari SRC. Dia juga bersumpah tidak bersetuju mewujudkan SRC untuk mengambil apa-apa dana SRC bagi tujuan peribadi mahupun keluarga. Jika apa yang disumpah itu dusta, beliau menghalalkan dirinya dilaknat oleh Allah. Najib luah soal susah hati, rasa keseorangan. Bekas Perdana Menteri hari ini tiba-tiba bercakap mengenai kesepian dan kesendirian. Luahan Najib ini agak luar dari kebiasaan yang mana sebelum ini posting beliau di FB agak licik dan sentiasa kelihatan bijak. Najib memuat naik gambar dia termenung ketika berwuduk, mukanya agak sedih seolah-olah tidak dihiraukan sahabat-sahabatnya. Najib merasakan dirinya keseorangan, beliau mengadu rasa susah hati dengan ujian yang sedang dilaluinya. Ketika Najib tertekan di mahkamah, Zahid terus desak Ismail Sabri bubar parlimen. Presiden UMNO mendesak kerajaan segerakan PRU 15 kerana pembangkang sedang menggunakan pelbagai persepsi untuk mengugat keyakinan akar umbi UMNO BN. Kata Zahid, pembangkang sedang serang, spin dan kemudian cuba cetuskan imej bahawa merekalah terbaik walaupun PH berkuasa 22 bulan membuktikan sebaliknya hingga PM mereka sendiri meletak jawatan apabila tahu manifesto mereka tak dapat ditunaikan. Apabila Ismail Sabri melengahkan PRU bermakna kerajaan memberikan senjata kepada musuh untuk terus menyerang. Tegas Zahid yang sedang dibicarakan, segerakanlah atau UMNO BN akan tewas PRU. Peguam Najib tegas tidak mahu berhujah pertahan Najib. Nampaknya Najib semakin tertekan apabila peguamnya tetap bertegas untuk tidak membuat sebarang hujahan mempertahan Najib. Kini Najib hanya mengharapkan penghujahan bertulis yang telah dibuat oleh peguam sebelum ini. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun berkata mahkamah masih akan memberi peluang kepadanya untuk menyediakan penghujahan lisan sehingga Selasa ini. Tengku Maimun menegaskan jangan katakan tidak bersedia untuk mengemukakan hujahan mengenai 94 alasan dalam petisyen rayuan. Namun Hisham Teh mengulangi pendirian tidak mahu mengemukakan penghujahan sama ada lisan mahupun bertulis. Dengan keengganan Hisham, bagaimanakah nasib Najib Razak? Peguam Najib tegas tidak mahu berhujah pertahan Najib. Nampaknya Najib semakin tertekan apabila peguamnya tetap bertegas untuk tidak membuat sebarang hujahan mempertahan Najib. Kini Najib hanya mengharapkan penghujahan bertulis yang telah dibuat oleh peguam sebelum ini. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun berkata mahkamah masih akan memberi peluang kepadanya untuk menyediakan penghujahan lisan sehingga Selasa ini. Tengku Maimun menegaskan jangan katakan tidak bersedia untuk mengemukakan hujahan mengenai 94 alasan dalam petisyen rayuan. Namun Hisham Teh mengulangi pendirian tidak mahu mengemukakan penghujahan sama ada lisan mahupun bertulis. Dengan keengganan Hisham, bagaimanakah nasib Najib Razak? Gempa, syarikat palsu pindah 192 juta ringgit dari projek LCS. Siasatan dalaman oleh Bawah Ustaz ke atas projek kapal LCS mendapati 192 juta ringgit telah dipindahkan secara senyap. Laporan itu berkata, subkontraktor LCS telah membayar 210 juta ringgit berdasarkan invoice daripada firma Perancis Alizés Marine France. Walau bagaimanapun, bayaran tersebut dihantar kepada sebuah firma yang mencurigakan yang diperbadankan Malta yang dikenali sebagai Alizés Marine Limited. Jumlah perolehan yang dilaporkan di dalam penyata kewangan firma itu hanya 18 juta ringgit sahaja. Selebihnya 192 juta ringgit telah dipindahkan ke akaun syarikat-syarikat pesisir luar pantai yang tidak dapat dijejaki. Menurut Rafizi Ramli, ia sama dengan kes 1MDB yang menyaksikan syarikat palsu dengan nama yang hampir serupa dengan syarikat tulen ditubuhkan di seluruh dunia untuk mengutip dana haram. Najib keluar 14 cek termasuklah untuk membeli jam Rosmah. Timbalan Pendakwa Raya memberitahu, berlaku konflik kepentingan yang dilakukan Najib apabila sejumlah 42 juta ringgit masuk ke akaunnya. 14 cek yang dikeluarkan oleh Najib adalah untuk manfaat peribadi, seperti membeli jam tangan mewah. Sebelum ini, Najib mengakui membeli jam tangan mewah berharga hampir setengah juta di Hawaii untuk memujuk Rosmah.
Berlaku konflik kepentingan dengan mengambil kira kedudukan Najib selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu, dengan Menteri Kewangan diperbadankan MKD adalah pemilik penuh SRC. Najib menggunakan kuasanya untuk memastikan wang tersebut dikeluarkan dari akaun SRC dan masuk ke akaunnya. Ketua Hakim Negara kecewa, arah peguam terus wakili Najib. Tengku Maimun sangat kecewa dengan tindakan Peguam Hisham Tepotek untuk menarik diri daripada mewakili Najib Razak dalam rayuan kes SRC. Hakim berkata tindakan Peguam Najib itu telah mengganggu fungsi mahkamah apabila Peguam meninggalkan anak guamnya tanpa diwakili. Akhirnya panel hakim sebulat suara membuat keputusan menolak permintaan Peguam Najib untuk menarik diri. Mereka perlu terus mewakili Najib. Kini Najib tidak boleh lari ke mana. Perbicaraan tetap perlu diteruskan. Akar umbi UMNO BN akan terus bersama Najib. Tanpa memikirkan maruah dan integriti Presiden UMNO, Zahid Hamidi mengajak ahli parti UMNO bersolidariti dengan Najib Razak. Katanya, akar umbi UMNO dan BN akan terus bersama Najib tidak kira susah atau senang. Keputusan mahkamah tidak menghalang mereka untuk terus bersama perjuangan Najib dalam parti dan kes yang sedang dibicarakan. Katanya, terlalu banyak jasa dan sumbangan Najib untuk UMNO BN dan kerajaan yang tidak dapat dilupuskan dalam sejarah negara. Zahid mengajak untuk terus bersatu hati, bersolidariti bersama Najib, jangan berputus asa. Najib Razak rasa terkejut dan kecewa sangat dengan keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini yang menolak permohonannya. Lebih sadis, dua permohonannya itu ditolak dalam tempoh 4 jam. Di dalam sidang media, beliau menunjukkan muka kecewa dan mendakwa bukti baharu yang beliau kemukakan itu cukup kuat. Tetapi pada pandangan hakim, bukti tersebut langsung tidak boleh diterima dan ditolak. Turut kecewa ialah dua peguam, Hisham Tepotek dan Datuk Zaid Ibrahim yang mewakili Najib di dalam proses rayuan. Nampaknya, menunjukkan muka kekecewaan tidak mampu buat apa-apa, Najib perlu menghadapi proses rayuan pada Khamis ini. Terkini, Najib kecewa lagi, mahkamah tak benarkan perbicaraan rayuan ditangguh. Najib Razak nampaknya semakin terdesak apabila beliau gagal untuk menangguhkan perbicaraan untuk tempoh 4 bulan seperti yang dimohon. Keputusan itu dibuat oleh sebulat suara panel 5 hakim yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara. Sebaliknya, hakim hanya membenarkan tangguh sehari sahaja. Najib akan kembali ke mahkamah pada lusa. Tengku Maimun berkata perbicaraan rayuan mesti diteruskan mengikut jadual. Ini kerana pihak Najib sudah maklum bahawa tarikh pendengaran ditetapkan pada 15 hingga 26 Ogos dan sepatutnya telah membuat segala persiapan. Terkini, Najib gagal lagi, Mahkamah Persekutuan tolak permohonan dia. Panel 5 hakim yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara sebulat suara menolak permohonan Najib Razak untuk mengemukakan keterangan baru dalam kes rasuah SRC International berjumlah RM42 juta. Tengku Maimun berkata permohonan untuk mengemukakan keterangan tambahan tidak memenuhi syarat undang-undang. Bukti tersebut tidak relevan dengan kes terhadap Najib dan gagal menunjukkan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Azali mempunyai konflik kepentingan. Nampaknya taktik Najib gagal, kini cuba satu lagi taktik untuk menangguhkan perbicaraan kerana kononnya peguam baru dilantik belum bersedia. Wajib tahu, fakta kes Najib menyeleweng RM42 juta dana SRC International. Najib didapati bersalah pecah amanah, pengubahan wang haram dan pertuduhan salah guna kuasa berhubung dana SRC International. RM42 juta itu adalah hasil suapan jaminan pinjaman duit kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP. Apa yang Najib buat dengan duit ini? 1. Membeli barangan mewah di Hawaii, Amerika Syarikat dan Itali. 2. Rosmah Mansor membeli barang kemas bernilai RM3,282,734.16 di butik The Grisogono di Itali. 3. Membeli jam tangan mewah berharga RM466,330.11 di butik Chanel, Honolulu, Hawaii untuk memujuk Rosmah. 4. Mengeluarkan cek untuk pelbagai kegunaan peribadi termasuk pengubahsuaian kediaman di Kuala Lumpur.
5. Mengeluarkan cek untuk parti-parti komponen di bawah Barisan Nasional. 6. Pembayaran kad-kad kredit Najib dan pembayaran balik pinjaman. Najib cuba melengahkan perbicaraan. Timbalan Pendakwa Raya V. Sitambara mendakwa bukti baru yang dikemukakan oleh Najib Razak hanya bersifat dari kabar angin. Permohonan penyerahan bukti baru Najib Razak dalam kes SRC International bernilai RM42 juta hanya berdasarkan kenyataan individu tertentu kepada SPRM. Sitambaram berhujah bahawa Mahkamah Persekutuan harus menolak bukti itu kerana afidavit sokongan Najib berdasarkan keterangan kabar angin atau harside. Di bawah undang-undang, harside ialah laporan kata-kata orang lain oleh saksi yang mahkamah biasanya tidak membenarkan ia diambil sebagai bukti semasa perbicaraan. Pendakwa raya juga berkata tindakan Najib menuduh Hakim Nazlan Azali menerima rasuah sebelum menarik semula tuduhan itu adalah seperti mahu mencemarkan nama Hakim. Jangan kerana pengerusi PAC itu DAP maka isu kapal LCS dianggap fitnah, tegas PAS. Ketua Pemuda PAS menegur sikap penyokong Parti UMNO yang dilihat menyerangnya kerana mendesak isu skandal kapal LCS disiasat. Fadli Syari berkata, adakah hanya kerana isu tersebut dibangkitkan oleh jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC yang dipengerusikan oleh ahli parlimen DAP maka ia secara automatik dianggap fitnah. Tegasnya, sudah tentu ia satu kesimpulan yang sangat tidak adil. Sepatutnya siasat terlebih dahulu, bukan terus menganggap ia satu fitnah. Untuk rekod, ahli-ahli PAC dikuasai oleh parti kerajaan. 3 UMNO, 3 Bersatu, 2 DAP, 2 PAS, 1 GPS, 1 Warisan, 1 PKR dan 1 Amanah. SPRM hari ini mendedahkan Najib Razak meminda laporan audit 1MDB pada 2016 atas tujuan melindungi dirinya daripada kesan undang-undang. SPRM berkata, Najib menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dibuat sebelum laporan dibawa ke Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC pada 2016. Najib mengarahkan mesyuarat diadakan di pejabatnya sebanyak 2 kali yang turut dihadiri Ketua Audin Negara Amrin Buang dan Ketua Setiausaha Negara Ali Hamzah. Di dalam mesyuarat itu, Najib mengarahkan Ali untuk mengadakan mesyuarat antara Jabatan Audit Negara dan dirinya untuk membincangkan sebarang isu yang ingin dibangkitkannya dalam laporan itu dan laporan itu tidak akan diterbitkan selagi dia tidak memberi lampu hijau. Hasil mesyuarat itu, pindaan dibuat terhadap 4 isu dalam laporan antaranya berhubung 2 versi berbeza penyata kewangan 1MDB untuk 2014 dan isu kehadiran Loh Taik Jo dalam mesyuarat lembaga 1MDB. Skandal kapal TLDM LCS. Syarikat asing yang untung. Di dalam laporan PAC, CEO Bo Ustad mendedahkan Bo Ustad dan LTAT tiada untung dalam projek kapal LCS. Siapa yang dapat untung? 1. Contraverse Advanced Devices Sendirian Berhad CAD dan Contraverse Electrodynamics Sendirian Berhad CED. Mereka dapat kontrak RM3.3 bilion. 2. Naval Group atau DCNS. Mereka dapat kontrak RM1.7 bilion. Kesimpulannya, Bo Ustad dan LTAT tak untung dalam projek kapal LCS. Yang untung ialah syarikat orang tengah, syarikat kroni dan syarikat asing. Apa kaitan syarikat asing dalam isu skandal LCS? Rafizi Ramli mendedahkan walaupun Contraverse Advanced Devices Sendirian Berhad CAD dan Contraverse Electrodynamics Sendirian Berhad CED adalah syarikat sekutu Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT tetapi kawalan pengurusannya dipegang oleh syarikat asing. Katanya, anak syarikat LTAT, Bo Ustad Heavy Industries Corporation (BHIC) meluluskan pembelian saham 51% dalam CAD pada 28 April 2010 serta selebihnya dimiliki kontraktor pertahanan Jerman Rheinmetall Air Defence AG (RAD). Rafizi mendakwa keputusan tidak masuk akal itu dipersetujui oleh pengerusi lembaga pengarah BHIC ketika itu Lodin Wok Kamarudin yang menurutnya diketahui umum rapat dengan Najib. Akibat dari keputusan tidak masuk akal itu, CAD hanya dimiliki oleh Bo Ustad dan LTAT atas kertas sahaja. Zaman siapa pembinaan kapal LCS dihentikan?
Najib Razak cuba salahkan PH, dia kata PH lah punca kapal tersebut tak siap-siap. Tetapi mengikut laporan PAC di muka surat 48, arahan pemberhentian kerja pembinaan kapal LCS telah dibuat pada April 2018. Siapa Perdana Menteri pada ketika itu? Najib Razak. Maknanya bukan PH yang hentikan pembinaan kapal LCS tetapi zaman BN Najib. Gempar, status kapal OPV Maritim Malaysia pula jadi tanda tanya. Selepas negara dikejutkan dengan kontroversi skandal kapal TLDM LCS, kini timbul tanda tanya mengenai status 3 kapal peronda pesisir pantai OPV Maritim Malaysia. Difahamkan, Maritim Malaysia sepatutnya menerima sebuah kapal OPV bulan ini setelah kerajaan memberi lanjutan sehingga 18 bulan kepada syarikat TH Heavy Engineering untuk menyiapkan 3 kapal OPV berkenaan. Berdasarkan laporan Jun lalu, Maritim Malaysia memaklumkan agensi itu tidak menerima kapal OPV ekoran beberapa masalah tertentu. Walau bagaimanapun, KDN dengan yakin memberi jaminan bahawa agensi itu akan menerima sekurang-kurangnya sebuah kapal OPV pada tahun ini. Aduhai, adakah kapal OPV senasib dengan kapal-kapal LCS? Pegawai penyiasat SPRM memberitahu Mahkamah Tinggi Ultra Kirana Sendirian Berhad UKSB menyerahkan wang tunai 1 juta Singapura dolar dan 3 juta ringgit secara sekali kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sempena sambutan ulang tahun UMNO ke-71 serta pilihan raya. Penguasa kanan bahagian siasatan SPRM Putrajaya berkata 1 juta Singapura dolar itu diserahkan kepada bekas timbalan Perdana Menteri dan Presiden UMNO itu pada Mei 2017 manakala 3 juta ringgit pada 27 Mac 2018. Syarikat berkenaan juga memberi 30,000 Singapura dolar kepada Ahmad Zahid untuk sambutan hari jadi isterinya dan 125,000 ringgit bagi sambutan hari raya masing-masing pada Oktober 2017 serta Jun 2015. Ogos 2015 pula, UKSB serahkan 120,000 Singapura dolar manakala Swiss Fransi 15,000 Singapura dolar pada Mei 2016 dan 15,000 US dolar pada Julai 2016. Semua pembayaran secara one-off ini dibuat di Country Heights iaitu di kediaman Zahid Hamidi. Skandal kapal TLDM LCS. Fakta-fakta yang disembunyikan Najib. Projek mula 2011. Kerajaan BN. Perdana Menteri. BN. Menteri Pertahanan ketika beri surat lantikan 2011. BN. Menteri Pertahanan ketika kontrak runding terus 2014. BN. Tukar dari reka bentuk SIGMA ke GOWIND walaupun dibantah TLDM. BN. Lantik subkontraktor di CNS iaitu kontraktor yang sama terlibat dalam perbekalan kapal selam Scorpion. BN. Abaikan surat-surat bantahan dan teguran Panglima TLDM. BN. Mula bermasalah sejak 2016 sehingga berterusan. Zaman BN, 6.083 bilion ringgit wang rakyat dibayar namun tiada kapal disiapkan. BN, tapi Najib Ratib, salah PH, salah DAP. Skandal LCS, 6.083 bilion ringgit wang rakyat hangus. Apa rakyat dapat dengan nilai tersebut? 1. Sarapan RMT 200,000 pelajar untuk 64 tahun. 2. Bina 108,625 buah rumah PPRT dengan nilai RM56,000 sebuah. 3. Bina 243 buah sekolah serba lengkap berharga RM25 juta sebuah. 4. Bina 15 buah hospital lengkap 400 katil bernilai RM400 juta sebuah. Bayangkan betapa banyak manfaat jika duit itu tidak disonglap. Skandal kapal tempur pesisir LCS. Kontrak runding terus membina 6 buah kapal LCS untuk TLDM dengan kos 9.128 bilion. Kerajaan telah bayar 6.083 bilion ringgit. Sehingga Ogos 2022 sepatutnya 5 buah LCS disiap dan diserah kepada TLDM namun tiada satu pun berjaya disiapkan. Siapa yang terlibat? Datuk Seri Najib Razak adalah Perdana Menteri pada ketika itu.
Zahid Hamidi adalah Menteri Pertahanan pada tahun 2011 yang telah memberi surat lantikan. Hishamuddin Hussein adalah Menteri Pertahanan pada tahun 2014 yang telah memberi kontrak runding terus. Apa akibatnya? RM6.083 bilion wang rakyat hangus, kesiagaan TLDM terjejas, keselamatan negara terancam. Sekali lagi negara ditertawa pihak luar.